Jadi bila PKP kembali lagi, selain daripada trend-trend pun kembali sama, yang terjejas ialah pastinya peniaga. Daripada sektor makanan, salon masih lagi tidak boleh beroperasi. Betul. Kalau makanan saya tak tahu pasal salon. Dia tiba tak ambil tahu pasal salon. Okey, tak apa. Kita faham. Tapi pasal makanan awak ambil tahu kan? Makanan saya ambil tahu. Makan penting. Ya, dan yang agak mungkin menyukarkan para peniaga kita ialah situasi di mana perlu beroperasi sehingga pukul 8 malam sahaja. Tidak sempat menyiapkan pesanan itu satu perkara. Satu lagi perkara ialah untuk para penghantar makanan yang juga tidak sempat untuk membawa pesanan-pesanan ini ke destinasi. Jadi kita bersama dengan tamu kita yang sememangnya sudah lama berkecimpung dan kita telah pun dapat diskaun kadnya. Ya, antara banyak-banyak kad kita terima yang ni yang paling mahal sekali. Terima kasih Dato' Haji Jauhar Ali kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, PRESMA. Terima kasih kerana bersama kami. Jadi mukadimahnya mungkin kita boleh berbicara tentang PKP 1 dahulu. Apabila diumumkan bahawa terpaksa menutup restoran 24 jam ini pada pukul 10 malam. Bagaimana restoran-restoran 24 jam yang dulunya beroperasi siang malam terpaksa menukar mungkin model perniagaan sedikit untuk menyesuaikan diri? Sekarang ni sebenarnya kita kalau cakap pasal PKP1 dulu, masa permulaannya mungkin pihak kami pemilik restoran dan juga pelanggan ni dia belum begitu praktikal lah dengan SOP. Tapi sekarang ni bila mana PKP2 ni kita pun dah jadi satu kelaziman kita macam mana nak ikut datang ke restoran, dan begitu juga peranan pemilik-pemilik restoran. Dan sekarang ni memang benar-benar terkesan lah. Kalau kata pagi 6 sampai takat 8 malam tu, sekarang ni kalau lepas maghrib tu rasanya macam juadah apa-apa pasar Ramadan dah. Yang nak bungkus situ, yang grab foodnya, food bandarnya situ datang. Dan kami pula kalau lepas pukul 8 masih buka lagi, PBT akan turun, polis akan turun. Dia tahulah sekarang ni dia datang, kalau PBT dia kata dia nak sita lesennya. Kalau PDRM pula datang turun dikatakan dia akan isu kompaun lah sebab ada peniaga lebih. Yang tu kita akur. Tapi mungkin pihak kerajaan seperti mana pengumuman yang berhormat Menteri Kanan Datuk Seri Azmi Ali semalam, rayuan kami yang untuk minta pukul 10 tu katanya akan dipertimbangkan dengan mestinya daripada berkenan daripada KKM jugalah. Dan saya harap begitu juga, mengapa tidak kalau kerajaan mungkin mula-mula dulu kita sesuatu yang baru seperti mana saya sebut tadi. Sekarang ni boleh kita benarkan dine in untuk satu meja ikut SOP 2 orang. Kalau satu kenderaan boleh 2 orang naik datang ke kedai umpamanya. Macam pagi tadi saya nak datang sebelum subuh nak datang sini, dah ada Grab rider semua. Dia beli nasi lemak bungkus, dia duduk atas motor, dia tak duduk pun. Nasi lemak tu letak atas motor, dia berdiri makan. Allah. Rasa kejam sangat saya. Sesuatu ini kita bukan kata kadang fikirkan kita ni tak prihatin pasal nak memutuskan rangkaian COVID-19 apa semua ni. Kami pun prihatin. Dan kami pada saya, staff-staff saya juga one of the frontliner. Kita tak tahu siapa customer kita. Betul. Even take away ke, dine in ke, risiko tetap sama. Dan kami juga di pihak Persatuan Pengusaha Muslim Malaysia di PRESMA, kami banyak buat CSR macam bantuan banjir. Sekarang nak pergi bantuan banjir pun ada setengah negeri perlu ada COVID test sebagai. Kita tangguhkan dulu. Kita buat dalam cara lain. Maknanya CSR itu perlu kita teruskan, dan kebajikan ahli-ahli saya juga perlu saya ambil kira. Bila kita bercakap mengenai SOP, setiap satu SOP-nya berbeza untuk PKP, PKPB, PKPB. Semuanya berbeza-beza. Jadi macam mana sebenarnya pengusaha restoran ini nak mengadaptasikan itu satu. Dan juga kita nak mengajar kepada pelanggan-pelanggan. Kadang-kadang orang kata, dulu boleh satu meja 2 orang. Sekarang tak boleh pula. Yang mana satu ni yang degil punya. Yang ni semua jenuh lah dulu nak menjawab. Umpamanya lah kan, dia datang daripada satu family, masa boleh naik satu kereta 4 orang, dia kata kami tidur satu bilik, duduk satu rumah, apa hal pula sampai sini tak boleh. Dia kata kami kena ikut SOP apa yang PBT dan kerajaan. Mungkin setiap negeri itu pun kadang tak selaras, tak sama pun. PBT ni kata lain, negara setengah negeri lain, kita perlu akur. Dan alhamdulillah sudahnya Menteri bila mana Datuk Seri Ismail Sabri umumkan boleh duduk 4 orang umpamanya, kita akur. Tapi bila mana kes
Tiap hari ini macam saham dululah, saham sekarang jatuh. Naik mendadak. Jenuh juga. Kita bukan, kadang orang fikir mamak ni sibuk cari concern nak fikir buat duit je. No, we are not kind of that people, insyaAllah. Absolutely. Dan kalau kita lihat kepada situasi SOP-nya pula untuk para peniaga sendiri, bagaimana anda menjaga kesihatan frontliners tadi yang disebutkan? Adakah mereka diberi sarung tangan, diberi pelitup muka dan sebagainya untuk menjaga kesihatan diri mereka sendiri dan juga saringan dari masa ke masa? Ya, sudah tentunya. Sekarang pun alhamdulillah Perkeso juga pada pencarum Perkeso dan anda bekalkan kit. Dapat juga bercakap dengan CEO Perkeso, Dr. Azman semalam, kata memang bekalan mencukupi kit dan mungkin kita kena bayar pada klinik certain amount untuk diorang buat check up mungkin dalam RM450, alhamdulillah. Itu kelebihan mencarum dalam Perkeso ni. Dan kami ambil kira juga, bukan aja staff kami, kalau pagi diorang lepas subuh, sekarang ni kami buka kedai bukan 6, lepas solat subuh, mungkin dalam 6.30 gitu baru mula buka kedai. First thing masuk kerja ni kena ambil temperature, tulis dalam buku. Dan ini juga ada pemantauan, ada pegawai pemantau akan datang tengok buku-buku ni semua. Dan begitu juga dalam kesiapsiagaan kami juga dalam memastikan bos, bukan saja pelanggan tapi kami punya staff juga kebajikan mereka kami ambil kira. Dan sekarang ni saya rasa daripada pihak pelanggan pun alhamdulillah dah terbaik lah. Kalau ada pun mungkin 1 atau 2% lah yang kadang datang dia tak pakai mask. Kalau dia kadang dia bawa mask tapi dah sampai dibuka tu biasalah. Ada satu kes baru ni 3-4 sudah di Mutiara Damansara. Di salah satu pemilik restoran ahli kami, bila pegawai pemantau anggota polis tu dipakai datang preman, dia tengok seorang pelanggan tu tak pakai mask. Lepas tu disamannya pada pelanggan tu lah. Okey. Tapi bila lepas tu pula dia bawa balik pemilik restoran tu di isu saman, dia kata kita gagal memastikan. Dan itu saya rasa dalam keadaan sekarang ini melampau lah. Sebab doa orang yang teraniaya ni pada saya tu teraniaya lah, makbul. Tapi tidak mungkin ada clause yang membenarkan, tapi budi bicara tu saya rasa penting dalam keadaan sekarang. Soalannya, adakah menjadi tanggungjawab Tuhan punya kedai bagi menjaga pelanggannya daripada tidak melanggar SOP? Saya rasa itu agak melampau. Tanggungjawabnya berada pada bahu kita sendiri. Betul. Hashtag kita jaga kita. Itu kesedaran sendiri. Out of 100, satu jadi macam tu. Tapi bila mana satu ni pun kena pula compound. Dan sekarang ni pula kalau yang masadik itu bukan warga negara, kena bawa mahkamah, tahan apa semua. Dalam musim Covid ni tak payahlah buat benda-benda ni bukan Al-Quran. Kita boleh ada common sense. Fikir apa yang perlu kita praktikkan. Bila kita bercakap mengenai common sense satu cabaran kepada pengusaha-pengusaha kecil terutamanya apabila kita bercakap mengenai sewa kedai. Kalau yang kedai tu memang milik sendiri tak apa. Tapi sekarang ni dengan tempoh masa perniagaan yang begitu, lepas tu mungkin ada buka, ada yang tutup. Memang itu pun saya nak sebut lepas ni. Yalah, kita pun ada kedai, kita pun risau kan. Macam mana ni? Umpamanya saya ada pengalaman. Saya cerita, saya ada beberapa restoran di Lembah Kelang ni. Salah satu permen saya di Bukit Damansara lah umpamanya. Dalam keadaan musim PKP inilah kontrak habis dan landlord dia kata kena naik sewa. Aduh. Daripada 13 jadi 15,000. Semua bangunan lain dia orang consider bagi pemotongan hingga 50% dan di bahagian pengusaha harta tanah di Putrajaya bawah Jabatan Perdana Menteri dia bagi gratis. Maknanya selama 6 bulan tu tak ada sewa. Memang tak ada bisnes pun. Tapi Allah Alam pemilik ni dia kata dia tak boleh bagi pengurangan sewa pun tak boleh. Dinaikkan pula sewa. Sekarang ni bulan 1 ni pun duk merayu lagi. Tak tahulah apa lagi. Itulah mungkin dalam kerajaan juga dalam boleh campur tangan dalam isu-isu begini. Umpamanya pemilik bangunan tu baru-baru ni banyak kes di kompleks yang kami duduk di pusat bandar Damansara tu, business automatically memang teruk. 30% pun tak dapat. Macam first day PKPB yang kedua ni 13 hari bulan baru ni, rata-rata report yang saya dapat daripada Satu Malaysia ni, maksimum mereka boleh buat 25 ke 30%. Sewa masih sama. Gaji kami tak boleh potong.
Dan itulah soalan saya yang seterusnya. Bagaimana menjaga kelangsungan dan kelestarian perniagaan dalam keadaan seperti sekarang, di mana jumlah perniagaan pun terkesan kerana ada yang kehilangan kerja. Jadi bagaimana untuk mereka menjadi pelanggan. Seterusnya, kos-kos yang terus meningkat. Salah satu daripadanya adalah kos untuk menjaga kesihatan staf dan juga menyakuman kawasan-kawasan perniagaan itu sendiri. Jadi semua ini merupakan kos yang akan terus ditambah kepada premis. Dan dalam pada itu ada juga sewa yang dinaikkan. Jadi itu saya bukan cerita orang lain, diri saya sendiri. Ya, jadi bagaimana kelangsungan perniagaan dalam situasi seperti sekarang? Adalah sekarang ni kita kena adapt lah, terpaksa. Bukan kita hendak benda ni, sesungguhnya sesuatu yang kita tak pernah jangka akan terjadi. Tapi kita terima hakikat tu, tak boleh nak keluh kesah gitu gini. Kita terus kelangsungan hidup ni kita kena teruskan. Tapi kerjasama daripada semua pihak tu penting. Begitu juga saya merayu pada kerajaan juga dapat macam ni kan. Sekarang ni bila mana Datuk Seri Azmin cakap semalam, semua ahli-ahli happy lah, dia kata at least dapat, mungkin akan dapat sambung sampai 10 malam. Mengapa tidak kalau boleh diperhalusi lagi, dibenarkan untuk dine-in, yang itu akan memberikan satu manfaat. Bukan kami ni bukan nak kaya. Jangan jadi apa-apa sudah. Jangan jadi bangsa. Sekarang ni kebanyak ahli-ahli kami, ni cakap sebab saya juga merupakan penasihat pada Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Datuk Nazim Johan, dan juga penaung pada Persatuan Pengguna Melayu Malaysia juga, Cik Hasan, Cik Johan, dua-dua bin Johan. Kami tahulah kes-kes, banyak kes-kes yang berhutang dengan loan dalam keadaan sekarang ni. Kadang biasa bila sebut mamak ni, dah ingat seolah mamak ni orang kaya-kayangan semua. Tapi kami pun masalah yang sama. Jangan bersangka baik tu boleh elok lah, tapi hakikatnya kita kena terima. Itu kami pun merayulah. Tapi saya rasa daripada pelanggan ni alhamdulillah dah bagi komitmen yang cukup baik, kerjasama yang cukup baik, dan kami ni just mengadakan servis. Ini amanah pada kami. Nah, pada saya sekarang ni bukan nak fikir untung, tapi nak menjalankan amanah yang diberikan kami. Buka kedai restoran ni bukan semata-mata aku nak beli kereta besar kena, tak ada. Bukan musim tu lagi dah. Kalau boleh nak elakkan hutang, kurangkan riba. Semalam saya juga ada berkongsi pengalaman saya. Saya ada satu loan dengan bank luar negara lah, bukan local bank. Dah genap nak bulan 3 ni. Bulan Mac ni maturity date, maknanya dah langsai hutang tu. Dalam tempoh tu saya gagal 2 bulan. Masuk bulan ni bulan ketiga. Telefon dia punya adalah bahagian unit pemungut hutang tu, dari segi unit dia. Dia mencalon juga. Cakap dia ni besok pagi dia akan call balik definitely. Dia kata kalau you gagal bayar ni 1 bulan 2, bulan 1 bulan 2 okey. Masuk bulan 3 dia dah NPL, not performing loan. Dia kata interest rate yang pada awalnya 3.5, 3.6, dia akan naik 6%. Ini ada clause dalam yang kita sign. Mana kita baca benda Allah yang panjang-panjang tu, kita main tanya ya. Bila dah macam ini, dan semalam cepat saya berbisik dengan satu CEO bank, local bank lah. Dia kata memang ada clause, tinggal lagi local bank belum praktikkan. Tapi logiknya agak melucukan. Kalau dah tak boleh bayar, ditambah pula. Tambah lagi 6%. Tambah pula 6%. Jadi bagaimana untuk individu itu membayar? Memang sukar dan harus disemak semula mungkin. Terima kasih kita ucapkan kerana studio bersama kami. Kita kesuntukkan masa. Banyak yang lagi yang boleh kita tanya. Terima kasih atas peluang dan ruang yang diberikan. Satu pesanan kepada para pelanggan dan juga peniaga di luar sana dalam situasi PKP sekarang. Pesanan saya mohon berkat doa daripada pelanggan semua, insya-Allah. Kami ini Persatuan Pengusaha Muslim Malaysia, begitu juga Persatuan Pengusaha India Malaysia. Saya pun juga memang kami bekerjasama rapat. Kami ini adalah diamanahkan seperti yang saya sebut tadi, mengadakan servis yang terbaik dengan harga yang berpatutan. Dan komitmen kami memang 100%. Dan kalau kalau dibenarkan buka sampai pukul 10, kami kalau tanya saya nak minta sampai, kalau boleh biar sampai 12 malam. Kita akan jaga SOP semua, tapi at least kalau dapat 10 malam sampai 10 malam dengan dine in,
saya rasa dapat meringankanlah beban kami, komitmen kami nanti insya-Allah. Baik. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kerana sudi bersama kami Datuk. Dan itu dia salah satu cabaran yang mungkin kita tidak lihat tetapi merupakan satu cabaran yang begitu nyata sekali, cabaran para peniaga kita yang sedang berdepan dengan situasi kekangan, bukan sahaja dari segi kenaikan kos tapi juga kekurangan pelanggan yang akan datang ke premis mereka. Sebab itulah kita harapkan supaya masalah COVID ini segera pulih. Bukan sahaja masalah kepada peniaga, masalah juga kepada kita yang memang secara amnya memang akan makan tengah malam. Sekarang dah tak ada dah makan. Kita makan tengah malam. Makan, Terence. Nasi kandar lagi. Oh, nasi kandar lagi. Wow. Okey. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Datuk Haji Jawahar Ali. Kita nak berehat